masih belum menang, COVID-19 harus dihapuskan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izzat Zain. Saya akan berkongsikan dengan anda info terkini dan kisah di sebalik kesengsaraan dikala wabak COVID-19 melanda seluruh dunia ketika ini. Kini saya berada di Wan Utama, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor. Jika dilihat di sini, keadaan di pusat membeli belah Wan Utama teratur dengan pematuhan SOP dan daftar masuk MySejahtera dikendalikan dengan baik di setiap premis. Namun, harus diingatkan, jauhi tempat-tempat yang sesak, yang sempit yang membolehkan virus COVID-19 menyerang anda. Namun, jika tiada keperluan, duduk diam-diam di rumah. Jom kita lihat paparan situasi COVID-19 di Malaysia pada minggu ini. Pada 26 Mei 2021, kita telah mencatatkan bilangan kes baru tertinggi sejak bermulanya pandemik COVID-19, iaitu sebanyak 7,478 kes. Beberapa kluster komuniti yang disebabkan oleh ziarah raya dan ratas negeri telah dikesan dalam tempoh 1 ke 2 minggu yang lepas. Sebanyak 18 kluster hari raya melibatkan 8 buah negeri, iaitu di Kelantan, Pahang, Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak, Selangor dan Labuan. Dengan jumlah 636 kes telah dilaporkan. Perayaan Pesta Menuai pada 30 dan 31 Mei dan Hari Gawai pada 1 hingga 2 Jun akan disambut. Ambillah kejadian kluster Hari Raya sebagai satu pengajaran agar tidak merentas daerah atau negeri dan tiada aktiviti kunjung-mengunjung atau perhimpunan. Hasil surveillance genomik yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Perubatan atau IMR ke atas sampel COVID-19 sehingga 23 Mei 2021 telah mengenal pasti 8 kes dijangkiti dengan varian United Kingdom, 78 kes yang dijangkiti dengan varian South African dan 6 kes yang dijangkiti oleh varian India. Penularan varian of concern VOC dalam komuniti adalah amat membimbangkan. Varian-varian VOC ini dikaitkan dengan kadar penularan yang cepat dan kadar kematian yang lebih tinggi. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan mencecaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Gelombang terbaru COVID-19 menghambat Asia Tenggara dengan Indonesia mencatatkan rekod jangkitan tertinggi iaitu 1.76 juta kes dengan hampir 50,000 kematian. Ia berlaku ketika 4 individu baru ini diberkas kerana mencuri lebih 1,000 dos vaksin daripada kota banduan yang dijual pada harga RM250,000 atau sekitar RM72 Malaysia bagi satu dos. Kes yang juga dikuatiri bertambah dengan kembalinya mereka yang pulang berhari raya di kampung. Walaupun Indonesia menguatkuasakan larangan mudik atau balik kampung antara 6 hingga 17 Mei lalu, data kerajaan menunjukkan 1.5 juta orang sudah pulang seawal akhir Ramadan. Filipina pula mencatat lebih 1.19 juta kes jangkitan dan 20,000 kematian ketika kerajaan yang berkempen menggalakkan rakyatnya mengambil vaksin berdepan isu penjualan haram suntikan COVID-19 atau slot vaksinasi yang mencecah RM15,000 atau hampir RM1,300 Malaysia. Thailand yang mencatatkan lebih 126,000 kes positif menyambung tempoh daruratnya sehingga akhir Julai ini. Dicetuskan daerah hiburan malam di Bangkok, April lalu ia merebak sehingga kes bertambah 4 kali ganda dengan jumlah kematian meningkat 7 kali ganda. Singapura yang dianggap negara contoh dalam membendung penularan wabak COVID-19 mencatat kenaikan yang dicetuskan kluster lapangan terbang canggih. Ia membabitkan pekerjanya yang bertugas di zon yang menerima pengembara daripada negara berisiko tinggi termasuk Asia Selatan.
Jumlah kes positif di Indonesia dan Filipina telah mencatat lebih 1 juta kes dan Thailand telah menyambung tempoh darurat sehingga Julai 2021. Jika rakyat Malaysia masih tidak mengendahkan betapa bahayanya virus ini, kita mungkin akan menghampiri jumlah 1 juta kes tidak lama lagi. Coronavirus ataupun COVID-19 adalah seperti musuh dalam selimut yang kita tidak dapat lihat pada zahirnya. Namun masih ramai yang tidak mengendahkan kewujudan virus kecil tersebut yang dapat menyerang tubuh anda pada bila-bila masa sahaja. Namun jika virus kecil ini dilihat seperti musuh yang kejam, pasti ramai yang lebih mengambil serius, seakan mahu bertempur di medan perang. SOP untuk PKP 3 telah diumumkan pada 22 Mei 2021 dan telah berkuat kuasa pada 25 Mei 2021 sehingga 7 Jun 2021. SOP kali ini dikatakan lebih tegas, namun di sebalik ketegasan terselit keprihatinan kerajaan. Kita saksikan laporan yang telah kami sediakan. Operasi kedai makan, gerai makan, kenderaan bersaji, penjaja, gerai makan ataupun kios. Jika dulu daripada 6 pagi hingga 10 malam, sekarang ini 8 pagi hingga 8 malam. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP secara menyeluruh akan menjejaskan 2.8 juta rakyat yang bekerja sendiri atau mengambil upah harian. Peniaga mengakui masih boleh meraih pendapatan walaupun sukar lantaran tempoh perniagaan dihadkan antara 8 pagi hingga 8 malam. Dan situasi semasa jangkitan kes COVID-19 membuatkan ramai mengakui bimbang berdepan cabaran lebih besar kelak. Terima kasih banyak-banyaklah bagi kami semualah. Puasa ni boleh berniaga macam biasa. Masih okey lah. Daripada tak boleh berniaga tu kerja. Sebelum ni kerja dengan orang. Boleh ada rezeki buat part time berniaga sikit. Kalau dari saya macam tak ada masalah lah sebab saya memang berniaga start. Memang saya berniaga pagi lah. Untuk perniagaan saya, kira Alhamdulillah lah boleh beroperasi seperti biasa. Sekarang ni lebih ramai peniaga daripada pembeli. Sebelum-sebelum ni sampai pukul 3 pagi sebab buka petang kan. Bila kata PKP kan dia dah ubah-ubah masa tak tentu kan. Yang ni kira okey lagi lah kita boleh niaga kan. Sebab kita harap ni panda Grab tu pun tak banyak sekarang. Sama je kalau ikut customer pun sikit, lepas tu ada panda pun banyak kurang lah. Kebebasan kita terhad. Saya rasa ini satu pengalaman luar biasa untuk saya. PPR Kampung Limau di Kuala Lumpur antara kawasan terbaru dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan atau PKPD bermula 23 Mei hingga 5 Jun 2021 selepas kira-kira 60 daripada 2,078 penduduknya yang menjalani saringan disahkan dijangkiti COVID-19. Kita pada permulanya telah terima arahan bahawa tempat ini akan diambil tindakan di bawah PKPD diperketatkan. Kita telah meminta bantuan daripada Angkatan Tentera Malaysia untuk membuat kawat duri supaya kita mengasingkan ke semua blok 94 dan 96 ni yang telah ada COVID lah. So jumlah keseluruhan penduduk di sini ada 2,700. Mereka nampaknya memberi kerjasama kepada kita lah. Dan pihak KKM telah mengambil tindakan sewajarnya membuat sampling. Dan juga ada yang separuh daripadanya telah pun dihantar ke Maib. Hampir 50 hingga 60 kes positif dikesan dalam 2 minggu terakhir ni lah. Peningkatan kes mendadak ni puncanya pun sebabkan oleh kawasan penduduk ni yang padat lah. Kita risau pasal mereka boleh membawa jangkitan kuman COVID-19 ni ke komuniti di tempat kerja. Oh, cik rasa macam terseksa lah. Macam kita punya kebebasan kita terhad. Sampai kan kita nak tidur tak boleh, dia punya tekanan tu. Kan, macam rasa macam luar biasa. Susah pergerakan tak boleh. Itu semua yang tak boleh, semua matilah. Semua pergerakan habis. Situasi di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 di Taman Expo Pertanian Malaysia atau MAEPS makin mencabar. Pesakit COVID-19 bertambah tanpa mengira apa pun latar belakang, kayangan atau marahin, semuanya perlukan perhatian. Siapa yang mahu jadi begini? Pilihan yang ada adalah keazaman untuk pulih dan menerima ujian ini dengan hati terbuka. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Rina Rizwan daripada Subang Istani. Saya ibu kepada 5 orang anak. Saya mendapat jangkitan COVID ni daripada
anak sulung saya 23 tahun yang bekerja dekat Batu King. Ke semua anak yang ada, yang 5 orang semua kenal. Jadi untuk yang 3 anak di rumah sekarang ni, diorang dah boleh, diorang dibenarkan pulang daripada pusat kuarantin, diorang dah selesai dah. Yang masih ada dengan saya, anak perempuan lagi 2 orang. Tersentuh juga hati tengok diorang dalam keadaan tak sihat sebab anak saya asma 3 orang tu. Saya cuma bagi dia nasihat, banyakkan bersikir, dekatkan diri pada Tuhan. Saya seorang diri kan. Tapi apa yang ni hikmah, aku sedar di hikmah dia, kita mesti boleh. Saya rasa sedih sebab bapa saya pun kena, tapi dia ada kat hospital Sungai Buloh. Kita masuk kat sini, ibu saya pun kena positif, tapi ibu saya ada kat ward ke bawah. Abang-abang saya kena semua. Kita orang rasa risau, tapi saya berasa selamat sebab kita hopefully back to normal position. Saya rasa ini satu pengalaman luar biasa untuk saya. Cuma yang saya nak beri pesan benda ni, semua orang akan kenal. Kalau kita tak berhati-hati, tak amalkan yang SOP ke, memang kena penyakit COVID ni. Bukan kupinta untuk menjadi penghuni sementara di MAEPS. Bukan kupinta untuk dipandang hina oleh masyarakat dan bukan kupinta untuk menjadikan MAEPS rumah kedua. Itulah luahan hati beberapa pesakit positif COVID-19 yang kini menerima rawatan di MAEPS. Kami doakan kesihatan mereka berangsur pulih. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 atau singkatannya PKRC telah menggabungkan 16 agensi di bawah satu bumbung. 16 agensi ini disatukan untuk memastikan operasi-operasi seperti keselamatan, pengawalan, pemakanan, pematuhan SOP dan sebagainya berjalan dengan lancar di MAEPS. Jom kita saksikan tinjauan di MAEPS. Sebanyak 18 agensi disatukan bagi melancarkan operasi di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah atau PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia atau MAEPS Serdang sejak 24 Januari 2021. Kru Bantras COVID-19 meninjau usaha pemantauan dan rawatan yang dijalankan. Untuk pesakit-pesakit yang masuk ke sini, so maksudnya pesakit-pesakit ni akan dibawa melalui sama ada daripada COVID Assessment Center di luar ataupun daripada PKD. Kita punya pengoperasian Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID Bersepadu MAEPS 2.0 ni dipengerusikan oleh NADMA dan juga Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Di bawah NADMA dan juga SUK ni kita telah mengaktifkan sebanyak 18 buah agensi daripada KKM dan lain-lain lah. Tugas saya dan juga anggota di sini tugas utama adalah untuk menjaga keselamatan para petugas di sini. Untuk tim APM di sini, kami mempunyai 3 tim iaitu tim perubatan, tim pos kawalan dan juga tim tugas-tugas khas. Sebelum mereka diatur gerakkan di red zone, mereka-mereka ini akan diberi pendedahan bagaimana untuk donning and doffing. Kami membantu pihak APM mengagihkan makanan di dalam hall. Itu DG, D1, Hall B dan Hall C. Di PKRC ini adalah makanan, kita ada dua jenis makanan, iaitu makanan yang normal untuk normal pesakit, yang mana semua pesakit akan mendapat makanan yang sama. Dan yang kedua adalah pesakit yang menghadapi masalah kesihatan, contoh kecil manis, darah tinggi. Mereka ni dipanggil special diet. Biasanya kita ada masalah dengan pesakit yang special diet kerana mereka akan request ataupun mohon makanan yang berbeza. Antara cabaran utama yang perlu dihadapi oleh setiap frontliner yang berada di PKRC MAEPS ini, juga termasuk daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, adalah tempoh masa yang lama memakai PPE. Para petugas ini perlu memakai lebih kurang 2 hingga 4 jam.
PPE ini adalah highly infectious di mana kita buang di dalam tong kuning kita ya, biohazard, dan tong kuning ini akan diselenggarakan oleh pihak Redicare di mana pelupusan secara berkala dilakukan, dan pelupusan ini dilakukan dengan incinerated ya, di mana dia akan memastikan pembasmian kuman itu berlaku. Pada awalnya kita beroperasi, kita memang beroperasi sebagai sebuah pusat kuarantin berisiko rendah, iaitu kita hanya mengambil pesakit-pesakit dalam kategori 1 dan 2 tadi. Pada bulan Januari tahun ni, kita telah mula beroperasi sebagai sebuah konsep bersepadu, iaitu the full spectrum of penyakit, pesakit daripada kategori 1 sampai kategori 4. Sebab itu kita memanggil semua koordinasi ini sebagai bersepadu. Aku ni akan mati ke? Dia cabut intubated tu dan dia akan buat video call dengan saya. Itu paling saya risau. Kebetulan pada masa itu pun saya tak sihat. Saya demam. Masa saya jaga dia selama 4 hari di rumah, saya nak pastikan dia sihat lah. Tapi nampaknya makin teruk. Saya pun hubungilah pihak hospital untuk ambil dia lah. Tapi yang masalah pada saya tak boleh keluar. Sebab time tu saya tengah kuarantin dengan semua anak-anak. X-ray semua check. Paru-paru saya memang dah infection teruk dah. Test ECG semua memang temperature masa tu pun almost 40 degree jugalah. Masa saya masuk ICU tu saya dah reda dah tawakal lah sebenarnya. Apa nak jadilah. Yang paling saya takut bila hospital telefon. Sebab bila dia telefon tu ada sesuatu benda yang buruk lah. Dia sekali tu dia telefon, dia bagi tahu kat saya isteri saya perlu ditidurkan. Yalah, saya pun tak faham lah apa maksudnya. Tapi dalam fikiran saya sendiri, saya rasa benda yang agak kritikal lah. Doktor hanya cakap 50-50 lah. Semua bergantung pada antibody pesakit lah. Saya sedar-sedar je dah 5 hari jugalah dekat ICU. Maklumat yang saya dapat tahu memang paru-paru kita ni dah penuh dengan kahak, yellowish tick. Bayangkanlah macam mana COVID tu, dia bertindak cepat rosakkan kita punya sistem pernafasan. Sebenarnya bukannya badan yang sakit, tapi mental. Sebab dia berbanyak main kepada fikiran kita. Nak jaga keluarga kita yang dah kena COVID, kita sendiri dah kena COVID, wife dekat ICU. Saya pun tak boleh nak cakap apa lagi dah. Saya hanya pasrah je lah. Sebab saya tengok banyak video pun, biasanya orang yang masuk ICU chances rendah. Mind kita kena strong. Dengan keadaan kita macam tu kan, memanglah kita rasa aku ni akan mati ke. Yang kesihan tu suami saya lah, dia terpaksa handle anak-anak sebab mereka terpaksa kuarantin diri di rumah kan. Waktu tu tak boleh tidur dengan lena, jiwa kacau. Makan pun ala kadar, saya bagi anak-anak saya je. Kalau tengok dia punya keadaan macam tadi dia cakap, intubated masuk dalam mulut sentiasa. Tu dah jadi dia punya kawan. Jadi selagi benda tu ada kat dalam mulut dia, selagi itulah kita kena risau. Sampaikan ada masa saya risau kalau tiba-tiba doktor tengok dia tak boleh lagi, dah tak hayat dia tak boleh, dia cabut intubated tu dan dia akan buat video call dengan saya. Itu paling saya risau. Beberapa hari tu doktor telefon lagi, dia bagi tahu okey, wife you dah boleh bernafas macam biasa. Wife saya dah mula recovery lah. Bila kita kena, orang yang terdekat akan kena. Jika orang terdekat tu antibody tak kuat, dia kena bawa ke hospital. Masa tu pula you akan faham macam mana rasa COVID tu sebenarnya. Hanya yang mengalaminya saja tahu betapa sengsaranya hidup melawan virus ini. Jadi jangan ambil mudah kerana COVID-19 bukan virus biasa. Walaupun ianya tidak kelihatan, namun jika ia menyerang anda, nyawa anda seperti di hujung tanduk. Pematuhan SOP bukan sahaja untuk warga negara Malaysia, namun ia turut ditekankan kepada pekerja warga asing. Banyak kes positif menular di kalangan pekerja warga asing dan banyak kluster baru muncul di kalangan mereka. Ikuti paparan yang menarik ini.
Sikap sambil lewa memakai pelitup muka di dagu oleh segelintir warga asing di kawasan Pasar Borong Kuala Lumpur memang menggusarkan. Bagi peniaga, bagaimanapun soal pematuhan SOP amat dititikberatkan dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 sekaligus memastikan kelancaran operasi perniagaan dan mengelak berdepan tindakan. Tak pakai mask saya tak tu. Tapi banyak semua majoriti pakai mask lah. Diorang semua dah tahu lah. Dah jadi biasa kan. Yang tak pakai mask diorang mesti akan jaga janggal. Semua benda kita ikut je lah, kita follow lah. Benda pun dah tetap kan semua. Tuhan pun ada tulis semua buat untuk kita. Kita follow lah. Susulan operasi pembersihan warga asing Jun tahun lalu, Pasar Borong Kuala Lumpur kini diisi tenaga tempatan. Namun tiada kompromi dalam pematuhan SOP, baik tauke ataupun pekerja perlu mengemukakan salinan terbaru keputusan saringan COVID-19 bagi memasuki premis. Selepas kita buat perbincangan dengan KKM disebabkan ada berlaku kes positif dalam pasar, so KKM bagi arahan untuk sesuatu tempat yang kawasan itu didaftarkan high, berisiko tinggi, perlu melakukan ujian swab test lah sebelum operasi. So antara arahan tu kena buat ujian swab test, antigen dan juga PCR. So kita lebih prefer kepada PCR kerana keputusan dia tepat lah. Jadi sesiapa yang nak masuk dan berurusan dalam Pasar Borong, terutama pekerja, pelesen, pembantu dan juga kumpulan-kumpulan atau agensi lah yang terlibat dalam Pasar Borong ni, dia kena buat PCR test tu. Masa berada dalam Pasar Borong, sila patuhi norma-norma berikut. Yang pertama, sentiasa pakai pelitup muka dengan kemas. Kedua, sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter antara satu sama lain. Yang tiga, selalu sanitize tangan anda selepas habis berurusan. Jadi apa tugas kita? Apa tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia? Jadilah masyarakat yang prihatin. Jadilah masyarakat yang bersatu padu. Jadilah masyarakat yang mematuhi SOP agar satu hari nanti virus kejam ini akan lenyap dari muka bumi ini. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ayo sama-sama kita memerangi COVID-19 ini. Patuhi SOP. Ingat, pakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Panteras sampai tumpas. Kita mesti menang. Malaysia menguatkuasakan perintah total lockdown di seluruh negara bermula 1 hingga 14 Jun 2021 berikutan kes harian positif COVID-19 melebihi 8,000 kes dan ditambah dengan kehadiran varian baru yang lebih ganas menyumbang kepada kenaikan kes kematian. Itu sahaja paparan kami pada minggu ini. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Assalamualaikum.